Hai semua, apa khabar? Adakah anda semua sudah bersedia untuk belajar sains bersama cikgu? Hari ini kita akan masuk topik yang terakhir bagi bab 8, iaitu 8.3 isotop. Jom kita belajar sama-sama. Semua atom yang terkandung di dalam sesuatu unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Apa yang dimaksudkan dengan pernyataan ini? Kita lihat satu contoh. Kita ada unsur beryllium, lihat nombor 4 dan nombor 9. Apa yang diwakili dengan nombor 4 dan nombor 9? Adakah anda masih ingat lagi apa yang cikgu dah ajar sebelum ini? 4 merujuk kepada nombor proton, manakala 9 merujuk kepada nombor nukleon. Nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Dalam erti kata yang lain, memandangkan nombor proton beryllium adalah 4, bilangan protonnya juga adalah 4 dan bilangan elektronnya juga adalah 4. Formula untuk nombor nukleon pula ialah nombor nukleon sama dengan bilangan proton ditambah dengan bilangan neutron. Dalam erti kata yang lain, nombor nukleon merujuk kepada semua yang terkandung dalam nukleus. Jadi sekarang kita dah ada nombor nukleon, kita dah ada bilangan proton, sekarang kita nak cari bilangan neutron. Jadi kita gunakan semula formula yang diberikan, nombor nukleonnya ialah 9 sama dengan bilangan protonnya ialah 4 tambah X, iaitu X di sini merujuk kepada bilangan neutron. Memandangkan kita sedang mencari X, 4 dibawa ke sebelah kiri, bermaksud 9 tolak 4, nilai X yang kita akan dapat adalah 5, iaitu bilangan neutron bagi beryllium adalah 5. Sekarang kita sudah pun tahu semua subatom dalam beryllium, iaitu bilangan protonnya adalah 4, bilangan elektronnya adalah 4 dan bilangan neutronnya adalah 5. Jadi bolehlah kita melukis atom beryllium. Lihat, ini merupakan kekunci di mana elektron merujuk kepada subatom yang bercas negatif, proton bercas positif dan neutron adalah neutral. Kita akan lukiskan dulu nukleusnya. Ingat, dalam nukleus terdapat proton dan neutron. Jadi berapa proton yang ada dalam beryllium? Ya, ada 4. Dan berapa pula neutron yang ada dalam nukleus beryllium? Kita ada 5 neutron. Jadi inilah nukleus bagi atom beryllium. Sekarang kita perlu lukiskan pula elektronnya. Ada 4 elektron. Ingat, elektron terletak di luar nukleus dalam petala elektron. Jadi kita lukiskan dulu petala elektron yang pertama. Masih ingat ke berapa bilangan elektron yang boleh diisi dalam petala yang pertama? Ya, maksimumnya adalah 2. Jadi kita dah lukiskan 2, masih tinggal 2 lagi. Jadi lukiskan petala elektron yang kedua untuk isikan baki 2 lagi elektron. Jadi inilah atom beryllium. Jadi untuk membuktikan pernyataan ini, kita lihat satu lagi atom beryllium. Dan kalau anda perhatikan kedua-dua atom ini, kedua-duanya mempunyai bilangan proton yang sama, iaitu kedua-duanya bilangan protonnya adalah 4 dan bilangan neutronnya juga adalah sama. Jadi ini bukan isotop. Jadi apa itu isotop? Isotop merujuk kepada unsur yang mana atomnya mempunyai bilangan proton yang sama tetapi bilangan neutron yang berlainan. Untuk kita belajar tentang isotop, kita akan lihat unsur hidrogen. Jadi ketiga-tiganya merupakan unsur hidrogen. Nampak seakan-akan sama sahaja. Tetapi perhatikan betul-betul apa yang berbeza.
Jadi walaupun ketiga-tiga atom hidrogen ini mempunyai nombor proton 1, bermaksud bilangan protonnya adalah sama, tetapi bilangan neutron atau nombor nukleonnya adalah berbeza. Jadi untuk kita mencari neutron, kita ada 1, kita guna balik formula tadi, sama dengan bilangan proton adalah 1 tambah X. X di sini merujuk kepada neutron, maka 1 dibawa ke sebelah kiri, 1 tolak 1, maka X kita akan dapat kosong. Bermaksud untuk unsur hidrogen yang pertama ini, bilangan neutronnya adalah sifar. Jadi kita akan lukiskan atom. Mulakan dengan nukleus. Kita ada proton. Tak perlu lukis neutron kerana tiada neutron. Teruskan dengan petala elektron dan seterusnya 1 elektron. Lihat pula unsur hidrogen yang kedua. Nombor nukleonnya adalah 2, sama dengan bilangan proton tetap 1 tambah X, merujuk kepada bilangan neutron. Jadi, 1 dibawa ke sebelah kiri bermaksud 2 tolak 1, bilangan neutronnya adalah 1. Lukiskan atom, mulakan dengan 1 proton, 1 neutron dan juga 1 elektron. Dan akhir sekali untuk unsur hidrogen yang ketiga, nombor nukleonnya adalah 3, sama dengan nombor proton masih sama, jadi bilangan protonnya adalah 1 tambah dengan X. Jadi kita bawa 1 ke kiri, maka 3 tolak 1, nilai X adalah 2. Bermaksud bilangan neutronnya adalah 2. Dan atomnya kita lukiskan 1 proton, 2 neutron dan 1 elektron. Jadi kalau anda perhatikan, sekarang kita nampak walaupun ketiga-tiganya merupakan unsur hidrogen, tetapi atom-atomnya mempunyai bilangan neutron yang berbeza. 0, 1, 2. Walaupun bilangan protonnya adalah sama. Jadi inilah yang kita panggil sebagai isotop. Jadi memandangkan ketiga-tiganya merupakan unsur yang sama, bagaimana kita nak namakan isotop ini? Jadi untuk penamaan isotop, kita akan mulakan dengan nama unsur dan diikuti dengan nombor nukleonnya. Bermaksud, untuk unsur yang pertama, kita sebut sebagai hidrogen 1. 1 di sini merujuk kepada nombor nukleon. Dapatkah anda namakan unsur yang kedua? Ya, jawapannya ialah hidrogen 2, di mana 2 merujuk kepada nombor nukleon. Dan akhir sekali ialah hidrogen 3, di mana 3 sekali lagi merujuk kepada nombor nukleon. Jadi ingat ya, isotop adalah unsur-unsur yang sama yang mempunyai nombor proton yang sama, bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutronnya adalah berbeza. Uji kendiri. Sekarang kita akan jawab soalan berdasarkan apa yang kita dah belajar tentang isotop. Jadi dua formula penting yang anda perlu tahu dan ingat ialah yang pertama, nombor proton sama dengan bilangan proton sama dengan bilangan elektron. Dan formula yang kedua adalah nombor nukleon sama dengan bilangan proton tambah bilangan neutron. Jadi kita lihat soalannya, kita ada isotop-isotop yang berbeza. Ya, mudah nak ingat, isotop ini lebih kurang macam kembar. Jadi kita ada klorin 35 dan klorin 37. Jadi dua-dua merupakan unsur klorin. Tetapi kita dapati bahawa nombor nukleon di belakangnya adalah berbeza. Jadi daripada maklumat-maklumat yang diberikan, kita perlu lengkapkan jadual ini.
Kita lihat dulu untuk klorin 35. Bilangan neutronnya adalah 18. Jadi sebelum itu ya, memandangkan kita perlu mengisi bilangan proton, bilangan neutron dan nombor nukleon, cikgu rasa yang paling mudah sekali ialah untuk kita isikan nombor nukleon. Kenapa? Cikgu sudah pun ajar sebelum ini bahawa nombor di belakang setiap unsur bagi isotop itu merujuk kepada nombor nukleon. Bermaksud klorin 35, nombor nukleonnya ialah 35. Klorin 37, nombor nukleonnya 37. Bagi natrium 23, nombor nukleonnya ialah 23. Natrium 24, jawapannya ialah 24. Bromin 79 ialah 79 dan akhirnya bromin 81 nombor nukleonnya ialah 81. Jadi sekarang kita ada maklumat tambahan untuk membantu kita untuk mencari jawapan yang selebihnya. Jadi klorin 35 kita nak cari bilangan proton. Untuk itu kita gunakan formula tadi di mana kita tahu nombor nukleonnya ialah 35 sama dengan bilangan proton kita tak tahu, kita jadikannya sebagai X ditambah dengan bilangan neutron adalah 18. Memandangkan kita nak cari X, 18 akan dibawa ke sebelah kiri, maka 35 tolak 18 jawapannya ialah 17. Klorin 37 pula, bagaimana kita nak cari bilangan proton dan juga bilangan neutron. Jadi jangan bimbang. Memandangkan klorin 35 dan klorin 37 merupakan isotop. Ingat, definisi bagi isotop ialah unsur yang mempunyai bilangan proton yang sama, tetapi bilangan neutron yang berbeza. Jadi secara automatik kita tahu bahawa bilangan protonnya juga 17. Dan daripada dua maklumat ini kita boleh mencari bilangan neutron guna semula formula di atas di mana kita tahu 37 ialah nombor nukleon sama dengan bilangan protonnya 17 tambah dengan bilangan neutron yang kita sedang cari, maka 37 tolak 17 kita akan dapat nilainya ialah 20. Yang ketiga, natrium 23. Kita ada 11 proton dan 23 nukleon, masih lagi guna formula yang sama. 23 sama dengan 11 tambah X. 23 tolak 11, maka X kita akan dapat 12. Bagi natrium 24, sekali lagi yang ni tidak perlu dikira kerana natrium 23 dan natrium 24 merupakan isotop yang mempunyai bilangan proton yang sama. Bermaksud natrium 24 mempunyai 11 proton. Bromin 79 dengan bromin 81 juga merupakan isotop. Jadi kita akan isikan bilangan protonnya siap-siap iaitu juga 35. Untuk mencari bilangan neutron, gunakan formula yang diberikan. 79 sama dengan 35 tambah X. 35 dibawa ke sebelah kiri bermaksud 79 tolak 35. X kita akan dapat 44. Dan akhirnya ialah 81 sama dengan 35 tambah dengan X. Nilainya ialah 46. Sekarang kita akan lihat pula kegunaan isotop dalam pelbagai bidang. Kebanyakan isotop merupakan radioisotop. Apa yang dimaksudkan dengan radioisotop? Ianya merujuk kepada isotop-isotop yang mempunyai nukleus yang tidak stabil. Jadi apabila ianya mempunyai nukleus yang tidak stabil, ia akan menjalani proses perebutan dan proses ini akan memancarkan sinaran radioaktif. Walaupun sinaran radioaktif kita belajar ianya merupakan sinaran yang berbahaya, tetapi ianya juga mempunyai pelbagai kegunaan.
Contohnya dalam bidang perubatan. Kobalt 60 akan memancarkan sinar gamma dan sinar gamma boleh digunakan untuk merawat pesakit kanser di mana ianya akan membunuh sel-sel kanser iaitu melalui proses radioterapi. Natrium-24 pula digunakan untuk mengkaji peredaran darah dan juga mengesan kehadiran darah beku. Dan yang ketiga, iodin 131 digunakan untuk merawat keabnormalan pada kelenjar tiroid. Sekarang kita akan lihat pula kegunaan isotop dalam bidang pertanian. Fosforus 32 merupakan isotop yang disuntik ke dalam akar tumbuhan dan ianya digunakan untuk mengkaji kadar penyerapan baja fosforus dalam tumbuhan. Satu lagi isotop yang digunakan dalam pertanian ialah karbon 14 dan ianya digunakan untuk mengkaji proses fotosintesis. Radioisotop juga telah lama digunakan dalam bidang arkeologi dan geologi di mana karbon 14 boleh digunakan untuk menentukan usia artifak. Dan dalam industri teknologi makanan pula, kobalt 60 yang memancarkan sinar gamma dan sinar gamma ini akan digunakan untuk membunuh sebarang mikroorganisma yang terdapat pada sayur-sayuran ataupun buah-buahan tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Dalam industri kertas, radioisotop americium-241 memancarkan sinar beta yang boleh digunakan untuk mengesan ketebalan kertas. Manakala dalam industri penjanaan tenaga elektrik pula, uranium-235 digunakan untuk menjana tenaga elektrik. Jadi daripada apa yang kita dah belajar setakat ini, kita tahu bahawa radioisotop sememangnya mempunyai pelbagai kegunaan.